Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu dulu. Okey, awak minggu ni tengah ada yang UPKK kan? Okey, jadi tugasan ni bukan cikgu suruh hantar hari ni juga. Okey, tugasan ni diberi masa tempoh sebulan untuk awak siapkan, iaitu kita akan buat kajian kes yang kedua. Okey, kajian kes penggal 2. Okey, sebelum ni awak dah buat penggal 1, betul? Okey, cara dia awak buat sama saja macam yang sebelum ni, tapi cikgu dah sediakan panduan. Okey, cikgu sediakan panduan, cikgu dah buat video. Okey, sebelum kita buat kajian kes ni, kita akan belajar dulu berkaitan dengan bendera kebangsaan Malaysia, iaitu bendera Malaysia lah yang digelar jalur gemilang. Okey, awak buat kajian kes ni kelas, awak boleh guna buku tulis awak macam kita buat sebelum ni masa penggal 1, ataupun awak buat macam ni lah, folio ke, awak nak buat buku scrap ke, awak nak buat presentation ke, tak ada masalah. Okey, tapi kalau macam presentation slide ke awak nak buat tu, awak boleh tampal dalam buku lah, print cantik-cantik, buat yang kecil-kecil tu kan, tampal dalam buku. Okey? Tak kisah, ikut kreativiti awak. Okey, kalau awak nak buat folio macam cikgu tunjuk tadi pun boleh, awak cakap cikgu saya tak nak lah, saya tak ada bahan tu semua, saya nak buat di buku tulis saja. Tak ada masalah. Okey, ini markah untuk penggal yang kedua. Okey, sekarang cikgu nak buka buku teks awak. Okey, unit 9 muka surat 120. Kita go through dulu bendera kebangsaan kita. Lepas tu baru awak boleh buat kajian kes. Kalau tak awak susah nak faham apa benda persoalan, apa benda objektif yang kita nak buat dalam kajian kes ni. Okey, awak tengok dekat slide yang cikgu sediakan ni. Okey, ni bendera kita, bendera kebangsaan kita. Okey, muka surat 120 sambil awak tengok video cikgu ni, awak tengok, awak buat. Mesti awak boleh buat. Okey, 120 bendera kebangsaan Malaysia. Okey, dalam tajuk ni kita nak tahu sejarah dia. Macam mana boleh terciptanya jalur gemilang? Macam mana boleh dapatnya nama jalur gemilang? Siapa pencipta dia? Dan etika. Bendera kita tak boleh jatuh kat tanah. Etika-etika tu kita nak tahu. Okey, sekarang awak tengok 121. Apa yang awak akan pelajari? Sejarah bendera kebangsaan, nama bendera kebangsaan kita, makna dan warna yang ada dan etika. Itu yang awak akan bincang dalam kajian kes. Okey, kita tengok. Sejarah dulu. Okey, kita tengok Awak boleh buka juga, kat sini pun cikgu dah tunjuk. Okey. Sejarah bendera kita. Okey, bendera kebangsaan merupakan identiti negara dan menjadi lambang kemegahan rakyat. Awak kena bangga dengan bendera awak. Okey, setiap negara ada identiti. Identiti ni bila kita tengok, oh ni Malaysia. Contoh awak tengok bendera Melaka. Oh ni Melaka, itu identiti. Kalau orang macam mana nak mengenali identiti awak? Contoh awak cakap awak jenis mata awak coklat. Mata dia coklat-coklat tu. Jadi identiti negara awak. Okey, ni negara. Okey, kita tengok dulu pada tahun 1949 Majlis Perundangan Persekutuan sebelum kita merdeka dia buat pertandingan mereka cipta bendera untuk tanah Melayu yang nak merdeka. Tanah Melayu kan nak merdeka 1957 kan. Jadi 1949 tu dah ada pertandingan. Lepas tu masa tu ada 3 rekaan yang dipilih. Antaranya ialah rekaan Encik Mohamed bin Hamzah. Awak tengok nama dia, Encik Mohamed bin Hamzah ni, dia seorang arkitek di Jabatan Kerja Raya Johor. Okey? Dan dia punya rekaan tu dipilih. Okey, dipilih dan dimurnikan. Pada penyertaan ni, masa yang menyertai ni ramai, 373 penyertaan, tetapi ada 3 terbaik dipilih dan dimurnikan. Kalau awak tengok bendera rekaan dia, muka surat 122, okey. Bendera dia, kan cikgu cakap dia arkitek daripada Johor, lepas tu dia ada 11 jalur. Pada asalnya 11 jalur, biru dan putih. Okey, lepas tu terdapat bulan sabit dan bintang pecah 5. Okey, siapa dia ni nanti awak boleh baca seterusnya. Jadi kalau orang tanya awak, siapa-siapa lah kan. Siapa yang ada dalam kelas cikgu macam Lima Tanjung banyak kan. Okey, tahun 5 kan. Siapa pencipta? Awak dah tahu Encik Mohamed bin Hamzah. Okey,
Mohamed. Okay. Kita tengok seterusnya. Reka, lepas tu dipinda. Awak tengok. Dipinda, kan rekaan yang dia buat yang tadi asal tu dipinda. Dipinda ni dia buat perubahan. Okay, dia buat perubahan. Jalur warna tu, biru tu ditukar kepada warna merah. Lepas tu ada 11. Lepas tu pada 1950, 7 tahun lagi sebelum kemerdekaan, diluluskan. Apa yang diluluskan? Kita tengok yang sebelah tu. Yang ni Tengok yang ni. Mengandungi 11 jalur, terdapat bintang pecah 11. Okay. Akhir sekali, bila kita nak hampir kepada kemerdekaan 1957, okay, waktu tu dah nak siap dah ada rekaan apa semua, tapi kita tak gunakan lagi. Sebab bendera Malaysia wujud 1963. Kenapa? Sebab Malaysia ni meliputi Sabah dan Sarawak. 1957 kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, cikgu tunjuk peta Malaysia sikit. Sekejap. Kena tunjuk kat awak kan? Peta Malaysia, cikgu tunjuk sikit Okey, awak tengok ni, cikgu tunjuk kat awak peta Malaysia. Kejap supaya awak faham. Okey. Okey. Pada peta Malaysia, tengok sekejap tengok ni. Peta Malaysia ni. Nampak tak? Cikgu cari yang cantik sikit. Peta Malaysia. Senang sikit tengok kan? Okey kelas, dulu pada awalnya 1957 ni cikgu refresh je lah balik kan, takut awak terlupa. Okey. Kita tengok Okey. Kenapa kita kata, awak tengok dekat awak punya buku teks tu, dia kata 1963 baru wujud betul-betul bendera kebangsaan. Kenapa bukan 1957 cikgu? Sebab 1957 hanya kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, awak tengok. Dekat peta ni peta ni yang warna-warni kan ada dua, terpecah dua ni kan. Yang belah sini ni ialah Tanah Melayu. Okey, yang belah sini ialah Sabah Sarawak. Masa 1957 hanya yang ini sahaja. Jadi kita tak panggil Malaysia, kita panggil Tanah Melayu. Okey, lepas tu bila 1963, 16 September 1963, kan? September Hari Malaysia minggu depan, okey, pada waktu tu baru digelar Malaysia. Okey, faham Itulah kita panggil Malaysia. Malaysia tu ada Sabah dan Sarawak. Okey, pada waktu tu, okey, kita sambung balik, tengok buku teks awak. Okey, awak buka buku teks awak yang tadi. Sekejap cikgu buka. Okey, awak tengok pada keluar tak? Sekejap. Sebab tu kita kalau orang cakap cikgu kenapa 1963 pula bukan bukan 1957, kita merdekakan 1957, cakap okey. Kita memang merdeka 1957 tapi nama Malaysia 1963 baru wujud jalur gemilang. Okey, awak tengok. Pada 16 September, tengok bawah tu dekat bendera Malaysia 1963 tu, pada 16 September 1963 apa yang berlaku? Bendera kebangsaan mengandungi 14 jalur, terdapat bintang pecah 14 macam sekarang. Okey? Itu sahaja. Kalau orang tanya siapa pencipta, awak dah tahu apa sejarah dia, permulaan dia macam mana. Ada 3 yang dipilih daripada 373. Baru awak boleh buat kajian kes. Okey, sekarang kita dah tengok. Kita tengok kenapa rekaan dia dipilih, sebab dia mengandungi unsur-unsur perlambangan agama Islam, raja dan perpaduan. Okey, itu pasal kronologi tercipta. Okay, kita tengok nama dia. Nama dia ialah jalur gemilang bendera kita 124. Okey.
Dah tahu kan nama jalur gemilang? Siapa yang cipta? Siapa yang beri nama jalur gemilang? Okey, yang beri nama jalur gemilang ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, pada ketika itu dia yang memberi nama. Okey. Bila kita dapat nama jalur gemilang? Kita tak dapat terus tau 1963 tu. Okey, kita dapat nama dia pada hari kemerdekaan yang ke-40, 31 Ogos 1997. Awak pun tak lahir lagi. Okey, cikgu baru berapa tahun. Okey, masa tu baru dapat nama jalur gemilang. Okey, kenapa dinamakan jalur gemilang? Kita tengok nombor 4. Nama jalur gemilang diberi sebab ada 14 jalur yang bermaksud menuju kegemilangan bangsa dan negara. Untuk negara awak. Okey, tengok nombor 7. Cikgu bangga mendengar perbualan kamu semua mengenai jalur gemilang. Ini biasalah. Okey, jadi itu berkaitan dengan nama jalur gemilang. Jadi orang tanya, bilakah bendera kebangsaan jalur gemilang diberi nama? 1997, 31 Ogos. Samalah hari kemerdekaan tapi 1997 pada kemerdekaan yang ke-40 diberi oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Okey? Dia bukan dapat masa mula-mula, kita reka. Okey, kita tengok bawah lagi nombor 5. Gemilang, apa maksud gemilang? Okey, gemilang bermaksud cahaya cemerlang. Kita kena, sebagai murid awak, kena memajukan negara. Okey, lagu jalur gemilang tahu kan? Jalur gemilang di bawah naunganmu. Tu macam tu lagu dia kat tepi ni nampak. Kita tengok sekejap lagu ni. Okey. Nanti awak pun boleh search lah lagu ni kan. Jalur gemilang. Okey, kita dengar lagu jalur gemilang kejap. Bagi awak dengar sikit je. Lepas tu nanti awak ni sendiri Ini adalah lagu jalur gemilang. Lirik pun ada kat muka 125. Okey, itu contoh Cikgu sebab nak tunjuk ni lagi. Apa? Awak punya ni lagi. Kajian kes. Okey. Okey, kita tengok. Sambungan. Okey, kita dah tengok nama jalur gemilang. Sekarang kita nak tengok warna dia. Okey, tadi awak dah tengok. Sekarang kita tengok warna kuning. Muka surat 126 warna kuning melambangkan raja. Okey, awak pun tahu kan benda tu kan. Okey, warna biru perpaduan kaum. Kaum Melayu India Cina bersatu padu. Warna putih kesucian dan keikhlasan. Okey, orang Malaysia kan. Okey, warna merah berani. Okay, apalah maksud bulan sabit? Bulan sabit maksud dia Islam, melambangkan agama Islam, agama persekutuan, agama yang rasmi. Okey. Lepas tu bintang pecah 14 jalur melambangkan 3 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Itu sahaja. Untuk apa? Apa yang ada dalam bendera Malaysia. Awak sebagai rakyat Malaysia, awak kena tahu dalam bendera Malaysia tu kenapa ada macam tu. Okey. Kita tengok, aktiviti ni kita tak buat. Kita akan terus kepada etika, hormat. Okey, awak banyak tengok bendera gantung sana, gantung sini kan dekat setiap kali hari kemerdekaan sampailah hari Malaysia. Tapi kena tengok etika yang betul. Awak tengok kalau yang memanjang macam ni, kena letak macam ni. Tak boleh terbalik. Okey, kalau tempat berucap macam mana, pegang dia macam mana. Kalau hari sukan negara awak tengok kan murid-murid pegang macam ni kan. Dia tak boleh sesuka hati.
Okey, nanti awak boleh tengok. Seterusnya awak pun boleh mula cari maklumat lah untuk kajian kes awak. Okey, kita tengok etika menaik dan menurunkan bendera. Selalu kalau pimpinan sekolah, kita tengok ada orang letak kat bahu, tak boleh jejak di tanah. Okey, kita tengok mesti berpakaian kemas. Etika, syarat lah orang kata peraturan. Bendera tak boleh meleret ke tanah. Okey, muka surat 129. Tali bendera kuat dan tak mudah putus. Okey, mesti dinaikkan secara perlahan. Negaraku. Dia tak, no, laju-laju tak boleh lah. Okey. Lepas tu, semasa berkabung ni ialah ada kematian. Okey, bendera hendaklah dinaikkan separuh, dinaikkan sepenuhnya dan lepas tu turun balik. Pernah tengok kan kadang-kadang bendera separuh, maksudnya ada kematian orang-orang besar lah seterusnya, maksudnya macam raja, agung kita ke kan. Okey, apabila bendera sampai ke bawah, bendera nak ditatang atau diletakkan di bahu. Diturun, awak pernah tengok orang turun betul, biar je kat tanah. Tak ada. Kita kena letak dekat bahu. Okey? Bendera kebangsaan, identiti negara kita, simbol perpaduan kita. Okey, faham Okey, itu sahaja untuk penerangan. Sekarang cikgu nak awak tengok macam mana nak buat buku pula. Macam mana kita nak buat kajian kes. Ni awak tunggu-tunggu kan? Sebab nak kena siapkan. Okey. Tengok. Okey kelas. Cikgu besarkan sikit. Okey. Nanti cikgu akan bagi juga benda ni. Awak buat macam mana pun, awak kata awak nak buat dalam buku ke, tak kisah awak nak buat, kejap cikgu besarkan sikit. Okey. Okey Cun. Okey kelas. Awak, tak kisah awak nak buat macam dalam buku macam ni ke cikgu cakap tadi kan, ni contoh Aduh tak nampak macam ni ke kan, buku scrap macam ni pun tak ada masalah. Awak nak buat dalam buku kertas banyak-banyak patut awak stapler pun tak ada masalah. Awak nak buat dalam buku pun boleh. Tapi kena ada tajuk lah, kajian kes tajuk apa. Okey, tajuk kajian kita ialah apa yang awak belajar tadi. Tengok balik tajuk utama buku teks awak. Bendera kebangsaan Malaysia. Okey, bendera kebangsaan Malaysia. Kelas. Awak ikut je step ni. Hari, tarikh. Tapi siapa yang ada muka depan buku folio tu janganlah tulis hari tarikh kan. Tulis pelaksanaan kajian kes tajuk apa. Okey, awak boleh rujuk yang sebelum ni kan. Okey, standard kandungan apa yang awak kena belajar? Bendera kebangsaan. Okey. Tengok standard pembelajaran. Apa yang awak pembelajaran hari ni? Sejarah. Dah belajar. Baru boleh buat kajian kes, dah tahu. Makna dan warna. Merah, biru, hijau. Merah, hijau pula. Merah, biru, putih, kuning. Bulan sabit kan. Okey. Etika. Kena pakai kemas. Kan? Tak boleh kena tanah. Kena turunkan macam mana. Itu etika awak dah tahu. Okey. Sekarang kita tengok apa masalah. Masalah ni sebenarnya apa yang kita nak kaji dalam kajian kes ni. Ini pun awak tulis Okey. Awak tulis Okey. Sekejap cikgu nak cari bendera. Kelas awak dah ni. Kan? Okey, awak dah tulis ni semua sampai sini step. Okey, awak dah tulis semua. Lepas tu awak baca masalah ni. Semangat patriotisme ni apa semua. Okey. Awak bawah daripada buktikan ni. Kan? Awak dah tulis semua. Awak tulis tau. Awak tulis semua. Awak tampalkan bendera. Awak cari gambar bendera Malaysia Lepas tu, awak cari gambar pencipta bendera. Siapa gambar pencipta bendera? Malaysia siapa? Tadi Encik Mohamed Hamzah. Letak gambar dia. Tak kisahlah kalau awak cari, awak rasa cikgu saya rasa gambar lain lah saya nak cari. Tak kisah. Tapi berkaitan dengan apa yang kita belajar lah. Gambar cikgu ni tak berapa cantik lah. Awak nak cari yang lain ikut suka awak lah. Okay, tak ada masalah. Okay, awak cari. Awak pun letak dekat buku awak cantik-cantik. Okay,
Dah siap semua gambar, tak payahlah banyak-banyak sampai 10 ke, 3, 4 okey lah kan. Okey, lepas tu kita tengok persoalan kajian. Apa benda yang awak nak kaji dalam kajian ni? Bagaimana sejarah penciptaan bendera kebangsaan? Awak dah tahu tadi. Encik Muhammad Hamzah hantar pertandingan apa semua. Makna dah tahu. Etika dah tahu. 5 kepentingan menghormati bendera kebangsaan. Yang ini kepentingan yang awak boleh cari di internet. Okey, kenapa kita kena hormat? Okey, itu persoalan kajian. Awak dah buat persoalan kajian, dah siap. Awak masuk objektif kajian. Kenapa kita buat kajian ni, cikgu? Sama juga. 3 ni. Nak tahu pasal bendera, makna warna, etika. Sebab tu kita buat kajian. Sebab tu cikgu suruh awak buka, awak boleh cari dekat internet bahan-bahan, baru awak masukkan dalam awak punya kajian kes. Ni cikgu dah bagi dah awak ni je. Okey, sumber kajian. Macam mana awak dapat maklumat pasal bendera ni? Okey, satu buku. Laman sesawang internet, mesti awak buat carian. Awak nak cari gambar bendera, awak nak cari pasal maklumat bendera, awak nak cari kepentingan apa tadi satu? Kepentingan menghormati bendera, awak mesti guna. Orang sumber, awak boleh tanya mak ayah awak, betul ke bendera Malaysia ada 14 jalur? Awak buat soalan temu bual, cikgu pernah ajar kan? Awak tengok balik belakang. Okey, kaedah. Kelas ini cikgu soalan. Okey, kaedah yang saya gunakan. Okey, ialah apa? Temu bual. Awak boleh buat temu bual. Ibu bapa awak atau adik-beradik awak buatlah soalan-soalan berkaitan dengan bendera. Lepas tu awak tampal bawah ni. Awak tampal kat bawah ni, sini. Awak tampalkan soalan temu bual awak. Okey, kejap Satu lagi, kaedah apa awak guna? Kaedah kajian. Carian maklumat kan? Carian maklumat pun boleh. Carian maklumat awak buat kat internet. Okey, tu. Itu sahaja. Sampai situ kaedah. Okey, laporan ni, laporan macam yang lepas. Awak boleh tengok laporan lepas. Kena ada laporan tu kena jawab soalan-soalan yang atas tadi. Contoh awak tulis mula-mula apa yang kena ada. Okay, contoh awak dah tulis tajuk bendera kebangsaan, awak pun tulis nama awak. Saya, contoh Arfa dari kelas 5 Tanjung telah menjalankan kajian kes bertajuk apa? Yang cikgu ajar sebelum ni. Okey, lepas tu awak pun jawab. Apa tajuk dia, lepas tu awak susun balik. Persoalan dia apa? Okey, contoh persoalan yang pertama. Okey, bagaimanakah sejarah penciptaan bendera kebangsaan? Awak pun cari dalam buku teks awak yang mana awak rasa ringkas. Ini awak buat sendiri. Okey, lepas tu seterusnya melalui kajian ni saya mengetahui mengenai warna, lambang bendera kebangsaan apa semua kan. Sampai habis, sampai nombor 4. Dah habis jawab persoalan tu, barulah awak tulis. Okey, seterusnya objektif kajian yang saya gunakan apa tadi? Yang ni, awak masukkan balik. Kaedah kajian yang saya gunakan apa tadi kaedah kajian? Ini awak boleh tengok yang lepas kaedah kajian. Lepas tu lepas dah kaedah kajian, hasil kajian apa yang awak dapat melalui kajian ni saya dapati berkaitan dengan sejarah penciptaan bendera Malaysia, berkaitan dengan sejarah-sejarah Malaysia, bendera lah. Okey, kesimpulan dia apa yang awak dapat melalui pemataian, apa yang awak dapat pada diri awak. Awak boleh tengok contoh dekat yang sebelum ni dan boleh tengok contoh kat internet. Rujukan ni awak dapat kat mana? Internet kan? Awak masukkanlah internet, buku apa. Itu sahaja. Okey, lepas tu dan last sekali lampiran awak boleh tampal gambar-gambar yang lagi awak cari. Contoh awak kata, cikgu saya nak tampal lah bendera-bendera yang daripada awal Encik Muhammad Hamzah tu buat sampai habis. Boleh, tak ada masalah. Itu atas kreativiti awak. Okey kelas, boleh buat buku scrap, boleh buat dalam buku, boleh buat folio, boleh buat slide. Okey, cikgu akan sertakan sekali dalam panduan ni, cikgu akan bagi panduan ni dekat awak. Cikgu akan sertakan sekali link YouTube untuk awak tengok pun boleh. Okey, kat bawah ni rujukan lain yang awak boleh tengok untuk dijadikan panduan. Amboi, ni lagi. Kat sini. Untuk awak jadikan panduan nak tengok ke apa kan. Yang penting awak kena buat macam cikgu cakap tu. Okey, ikut sahaja. Okey kelas, itu sahaja untuk kita punya kajian kes. Okey. Jangan lupa, okey, buat kajian kes awak. Dia sampai, ni kelas, sampai bulan 10. Okey.
Sampai bulan 10 nanti cikgu akan by minggu cikgu akan tengoklah progress awak. Okey, cikgu tahu minggu ni awak ada IPKK, okey tak apa, tak ada masalah. Lepas awak dah selesai IPKK awak rasa ada free, awak boleh buat sikit-sikit. Okey, bukan semestinya minggu ni awak settlekan dulu, lepas tu awak buat sikit. Sebab tu cikgu bagi panduan apa semua, awak cuma cari sikit-sikit bahan dan salin sahaja. Okey, itu sahaja untuk kelas minggu ni. Nanti apa-apa awak boleh tanya cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum.